UMNO sekarang ini, dalam keadaan dia 2 hari lepas dia buat meeting, bila dia buat meeting tersebut, yang saya ceritakan bahawa sebenarnya dia tengah bagi terms. Terms dia adalah, iaitu dia kena jadi TPM sekian-sekian orang. Number 1 dia punya choice Zahid Hamidi. Number 2 Tok Mat. Kalau tidak, paling kurang Ismail Sabri. No Hishamuddin. Isu dia, apa yang berlaku? Kenapa mereka sekarang ni UMNO dalam keadaan tersebut? Hari ni dia keluar satu poster lah. UMNO, DAP, PKR, Amanah. Kata, ini semua adalah gagasan baru, whatever they call it. Yang pertama sekali, UMNO takkan nak bersama dengan DAP. As a party, individu tu lain cerita, as a party. Kerana apa? Selama ini, Ratib UMNO adalah DAP ni adalah komunis. Ratib UMNO, DAP adalah parti Cina yang ekstremis, and so on and so forth. Dan DAP pun tak boleh bersama dengan UMNO. Kita kena terima hakikat tersebut. Kita kena terima hakikat tersebut. Kerana apa? Selama ini UMNO dok bantai DAP ni kau-kau je. Dan antara kita pun tahu cerita 13 Mei yang diwar-war, berita cerita yang dibawa oleh UMNO, DAP lah penyebab kepada 13 Mei 1969. Padahal dokumen yang didedahkan di bawah declassified punya dokumen menyatakan sebaliknya. Okey, itu cerita lain. Kita tak nak cerita pasal 13 Mei. Tetapi kita membawa bahawa parti-parti politik ini, akhirnya bila dia tak boleh bertembung dan bertemu sesama sendiri, bagaimana mungkin mereka boleh membawa satu keberkatan di dalam pemerintahan? Akhirnya dia akan jadi juga, di mana kerajaan sebagaimana yang berlaku kepada Bersatu dahulu. Tahu tak kenapa Tun Mahathir tak boleh duduk senang dengan grup Pakatan Harapan, sehingga dia nak merancang dia punya rampasan kuasa sendiri. Dia nak rampas kuasa dirinya sendiri. Tahu kenapa? Sebab Pakatan Harapan adalah the only party yang Mahathir, di mana dia kena jadi ketua presiden. Dia bukan presiden, tapi dia penasihat kepada Pakatan Harapan pada masa itu. Presiden adalah Kak Wan. Pada masa itu, the only time yang orang bangkang cakap dia. Tak pernah dalam sejarah politik hidup dia, dalam zaman yang sebelum menjadi Perdana Menteri dulu, sepanjang dia jadi Perdana Menteri, hidup UMNO dia adalah yes boss, no boss, alright boss. Tu je. Tetapi bila bersama dengan Pakatan Harapan, mereka membentuk satu pakatan di mana ada perbincangan, ada pergaduhan, ada perkelahian, ada setuju tak setuju bersama mereka. Dan ini merupakan satu benda yang asing kepada Tun pada waktu itu. Sehinggalah kalau kita ingat pada mesyuarat Majlis Presiden yang terakhir, kita ingat lagi masa tu ada rakaman suara bahawa Tun nak dilanjutkan sehingga sekurang-kurangnya APEC. Ramai tak setuju. Mengatakan kenapa nak bawa sampai ke APEC, sedangkan janjinya adalah untuk menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hak yang berhak menjadi Perdana Menteri pada waktu itu, berdasarkan kepada mandat rakyat, berdasarkan kepada janji manifesto. Kepada janji, bukan manifesto, janji yang telah ditandatangani. Dan antara yang keras menentang pada waktu itu adalah Azmin Ali. Tak nak bagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang fikir, Zuraidah Kamarudin tak nak bagi. Muhyiddin Yassin tak nak bagi. Syed Saddiq tak nak bagi. Kemudian bila dah berlaku, terungkap, terlingkupnya kerajaan, kita tengok apa yang berlaku kepada mereka-mereka ini. Kita tengok apa yang berlaku kepada mereka-mereka ini. Antara, mengikut kajian, orang pemimpin yang paling dibenci di Malaysia, nombor 1 adalah Azmin Ali sekarang ini. Jatuh tempat pertama. Tak kisahlah betul ke tak betul benda tu, I don't care. Tapi pergilah ke Twitter, pergi ke Facebook account dia, kita tengok orang komen dia macam mana. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? For so many years, sekarang ini baru ramai yang sedar kenapa dulu kita orang pergi menentang Azmin Ali. Orang sedar kan? Yelah dulu tak sedar sebab ramai dapat dedak dengan daripada Azmin, betul tak? Pemilihan parti pun boleh tahan. Ada sampai 10,000, 20,000, 50,000 pun ada dia bagi untuk bertanding dalam pemilihan parti. Alah, bukan kita tak tahu. Dedak. Tapi akhirnya ke mana dedak tersebut, tuan-tuan dan puan-puan? Duit 50,000 habis je. Azmin Ali ke mana sekarang? Semua melompat. So apa jadi dengan pengkhianat-pengkhianat? Dah tak tahu pergi ke mana. Maka bergantung haraplah dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim agar politiknya kekal, dapatlah dia kekal jadi ahli majlis ke, kan? MPKK ke di Selangor kan?
menteri besar ke, kan? Tuan-tuan, sebab itu saya kata sekarang ini, siapa yang UMNO akan pilih di antara Datuk Seri ataupun Muhyiddin? Kita fikir secara rasional. Ada orang tak suka saya cakap ni, tapi kita fikir secara rasional. Kenapa kita fikir secara rasional? Kalau TPM tu dilantik oleh UMNO, so saya kata, kalau kita nak faham, kita kena faham apa motivasi kepada UMNO dahulu. Saya kata motivasi kepada UMNO mudah saja, membebaskan pemimpin-pemimpin tertinggi mereka daripada tuduhan-tuduhan kes jenayah. Itu motivasi dia. Okay? So, objektif dia adalah membebaskan pemimpin kami daripada kes jenayah. So, bagaimana kita nak melakukannya? Kenalah kami berkuasa memegang kerajaan menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Sebab Perdana Menteri lah yang paling berkuasa menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Bukan hakim ke Is? Ini terima kasih kepada Tun Mahathir. Kerana beliau lah yang mulakan tradisi. Dan satu kes tu boleh salah, boleh tak bersalah. Kalau high profile, terpulang kepada dia. Perdana Menteri. Okay, fine. So, sekarang ini kita faham motivasi dia. So, sekarang kita nak tahu macam mana dia nak buat. So, dia runding dengan Muhyiddin Yassin. Dia kata, okay, lantik kami jadi TPM. Kenapa Muhyiddin Yassin masih enggan lantik UMNO menjadi TPM? Dia bukan UMNO melantik siapa yang nak UMNO lantik. UMNO nak Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Kenapa? Apabila di saat Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri, akan berlaku satu lagi gerakan, desakan supaya Perdana Menteri meletak jawatan. Dan menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kepada timbalan Perdana Menteri. Itu permainan yang UMNO rancang. Now, tonight saya cerita. UMNO merancang, okay, kita nak rampas Perdana Menteri tak boleh. Apa yang kita boleh buat? Kita lantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Bila dia lantik jadi sebagai timbalan Perdana Menteri, tuan-tuan kena ingat, kerusi paling banyak di dalam gabungan Perikatan Nasional, kalau UMNO sekarang ini berada, kerusi siapa paling banyak? Daripada parti. UMNO mempunyai kerusi paling banyak dengan 39 kerusi. So, daripada itu, desakan akan dibuat kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk beliau menyerahkan kepada timbalan Perdana Menteri dan flip. Kabinet rombak, maka Perdana Menteri daripada UMNO boleh dilakukan. So, dia go step by step. Order by order. Dan dia go step by step. Kita kena ambil timbalan dulu, jangan tamak sangat. Atau, kedua, kita bubarkan parlimen, kita buat snap election dalam masa yang terdekat. Ada yang kata, oh Muhyiddin Yassin nak snap election. Tak, Muhyiddin Yassin tak nak snap election. Yang nak snap election adalah UMNO. Muhyiddin Yassin, dia nak kekal sehingga habis term. Regardless of apa yang berlaku, dia nak kekal sehingga habis term. Kenapa? Sebab kuasa, duit, pangkat, darjat, semua tu, dia boleh kumpul dalam masa beberapa tahun ni untuk make sure nak kalahkan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. UMNO tidak akan bersama dengan Bersatu dalam pilihan raya yang akan datang. Dan kalau bersama sekalipun, mereka akan memastikan Bersatu mendapat kerusi yang paling minoriti. Bersatu akan mendapat kerusi yang paling minoriti. Kebanyakan tempat yang Bersatu akan bertanding adalah tempat yang memang susah nak menang. Dan kalau mereka menang pun, jumlah kerusi yang mereka bertanding tu tak akan sebanyak sebagaimana PAS ataupun UMNO bertanding. Mereka akan mengelakkan 3 penjuru, betul. Tapi kalau berlaku 3 penjuru, chances dia UMNO adalah lebih tinggi berbanding dengan Bersatu. Walaupun di kawasan yang mereka yang Bersatu sedang menang sekarang. So, kita balik bercerita tadi. So, kalau sekiranya TPM itu dia offer kepada UMNO, kemudian di dalam camp Bersatu, maka chances untuk jadi Perdana Menteri itu adalah lebih tinggi. Now, kalau dia bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, agak-agak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni boleh desak tak supaya letak jawatan. Keadilan sekarang ni ada 38 kursi, UMNO ada 39, DAP ada 45 kursi. DAP campur Aman, tolak Amanah lah, DAP campur dengan Keadilan dah cukup untuk kalahkan UMNO. Keadilan tu sendiri, parti Keadilan sendiri dah ada 38 kursi, tuan-tuan. 38 kursi tu pun kalau 39, 38 tak ada beza pun.
Bersatu tadi, jangan cerita yang kursi UMNO melompat tu, itu jangan campur. You're talking about their own seats, ada 13 je. 13 kursi, tiba-tiba nak command majority. Kalau campur dengan yang melompat sekalipun dalam 14 kursi, baru ada 27. Sebab apa? Geng-geng pejuang dah tak bersama dengan mereka. So bagaimana yang minority ni tiba-tiba nak menguasai yang majority? Dan permainan ini dan akhirnya dendam mereka berada yang di Sabah itu still sama. Dendam di Sabah itu still sama, dia tak berubah. Dan inilah yang berlaku sekarang ini di dalam kerajaan. Saya kata balik kepada apa yang kita cakapkan tadi, iaitu ketidakberkatan kerajaan yang ada sekarang ini. Tak berkatnya mereka. Sehingga mereka sekarang ini menggelupur, bercakaran, saling khianat mengkhianati, saling curiga mencurigai di antara satu sama lain. Kesian tuan-tuan. So what's next? Bajet esok adalah sidang parlimen yang pertama, esok hari Senin. Menarik untuk kita tengok esok pagi. Dia yang hari pertama ni boring sikit. 6 hari bulan di Senin depan, hari Jumaat, Hari Jumaat ini adalah pembentangan bajet. Pembentangan bajet akan berlaku pada hari Jumaat ini. Dan kita akan tengok plan apa yang nak dibentangkan oleh kerajaan. Saya kata tadi, kalau di antara, balik kepada cerita Timbalan Perdana Menteri, antara nak pilih Muhyiddin ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, zahirlah kita cerita tentang Ken UMNO. Agak-agak yang mana satu UMNO akan pilih. Namun begitu, itu UMNO. Kita bukan bercakap tentang individu di dalam UMNO. Sebab individu di dalam UMNO ni dah lain. Dia berbeza. Dan cerita individu dalam UMNO ni dia berbeza. Cerita dia berbeza. Sebab itu saya kata, ada kebanyakan individu ahli parlimen di dalam UMNO ni masih lagi bengang dengan, bukan masih lagi, memang bengang dengan Muhyiddin Yassin dan juga pengkhianat di dalam UMNO yang melompat. Tetapi mereka sekarang ni umpama orang yang hanya boleh melihat daripada jauh, yang orang sebelum ini yang pelangkung kepala dia orang, yang pergi terajang, pergi tumbuk, pergi hinakan dia orang, sekarang ini berjalan dengan megah dan sambil memijak-mijak kepala mereka. So apa mereka yang meetingkan tadi? Tak ada benda. So itu saya kata Yidin mengamuk dengan UMNO kerana apa? Terms yang dibagi oleh UMNO itu adalah satu terma yang Muhyiddin Yassin tak boleh nak tunaikan. Tak boleh nak tunaikan.